Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sampai kepada siri yang ke-31. Mari kita bincangkan, berkongsi tentang kitab istighfar, iaitu tentang keutamaan istighfar dan perintah untuk kita melakukannya, ya. Di dalam Al-Quran banyak Allah menerangkan dan memberitahu tentang perintah-perintah Allah sekaligus, ya, tentang perintah Allah dan kelebihan-kelebihan apabila kita memperbanyakkan istighfar, ya. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Muhammad ayat ke-19, iaitu Allah mengatakan, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Yang mana Allah memerintahkan hamba-Nya, iaitu kita dan Rasul-Nya, ya, Nabi Muhammad SAW, untuk memohon ampunan kepada Allah bagi diri kita sendiri dan bagi Nabi, untuk Nabi mendoakan umat-Nya, ya. Oleh kerana itu, ya, Rasulullah SAW memang selalu membaca istighfar sebagaimana yang diterangkan dalam banyak hadis-hadis baginda. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-106, marhumnya Allah berkata, dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Allah Ta'ala menyuruh kita dan Rasulnya juga untuk sentiasa memohon keampunan Allah atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kerana Allah itu sendiri Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang bagi sesiapa yang memohon keampunan Allah dan bertaubat, ya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahan makhluknya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nashr, iaitu ayat yang ketiga, maka marhumnya Allah berkata, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah Maha Penerima Taubat. Okey. Kemudian banyak, ya, ayat-ayat Quran yang mana Allah memerintahkan kita untuk bertaubat dan mengutamakan beristighfar, ya. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat ke-15, firman Allah, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di sisi Rabb mereka ada syurga, ya. Dan sampai kepada firman Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17 pula, yang mana Allah mengatakan, dan orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur. Yang mana Allah memberitahu kita bahawa Allah telah mempersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa syurga, ya. Di dalam syurga digambarkan bahawa terdapatnya pepohonan hijau, ya, yang merimbun dan mengalir sungai-sungai di bawah pepohonan itu, ya. Bayangkan betapa indah dan cantiknya syurga, kerana sebenarnya panduan dua, paduan yang serasi, iaitu warna hijaunya pepohonan dan kebeningan air itu memang akan memberikan kedamaian yang maksimum. Sebab tu kalau kita sendiri pun mengalami masalah mata, apa pakar mata nasihatkan kita supaya kita melihat kepada warna-warna hijau. Contohnya kita melihat kepada bukit-bukit, gunung ganang yang menghijau, ya, pokok-pokok yang menghijau, untuk kita riliskan stres mata kita. Maknanya memang betul firman Allah, sadaqallahul azim, memang segala firman-firman Allah itu maha benar, yang mana kehijauan warna hijau itu dan air memang memberi ketenangan jiwa kepada kita, ya. Begitu juga dalam kita lihat ilmu-ilmu aura yang mengatakan bunyi air mengalir, ya, menjadi satu terapi minda kepada kita, ya, menjadi aura yang baik, positif kepada kita. Begitulah juga di dalam syurga Allah mengatakan bahawa di bawah pepohonan pokok-pokok yang hijau itu mengalirnya sungai-sungai, ya. Ini semua apa? Ini semua adalah sebagai balasan kepada orang-orang yang sentiasa beristighfar kepada Allah, sentiasa bertakwa kepada Allah, ya, yang mana merupakan balasan keagungan yang melimpah, kebaikan yang melimpah yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa di syurga nanti. Dan apa yang kita dapat tahu daripada ayat yang suci ini, ayat yang mulia ini, iaitu kita diperintahkan untuk beristighfar terutamanya pada waktu sahur, kerana itu adalah waktu yang mustajab, waktu untuk kita memohon dengan penuh kerendahan hati dan bertaubat kepada Allah, ya.
kebetulan dan bertepatan pada saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan, maka pastikan kita tidak meninggalkan bersahur kerana itu adalah waktu yang terbaik untuk kita melakukan istighfar, memperbanyakkan istighfar, dan kita boleh beramal dengan ayat Al-Quran yang Allah perintahkan ke atas kita ini ya. Dengan cara mungkin kita boleh awalkan sedikit waktu untuk kita bangun bersahur supaya kita boleh melakukan 2 rakaat solat. Sekalipun pada malamnya tadi kita telah menutup solat kita ya dengan solat witir kan. Tetapi boleh saja bila kita bangun awal sedikit untuk bersahur itu, kita mengambil wuduk dan kita mendirikan 2 rakaat solat sunat wuduk untuk kita mengambil kesempatan ini bermunajat kepada Allah pada waktu sahur dengan memperbanyakkan istighfar ya. Yang mana Allah juga memberitahu bahawa barang siapa yang berbuat zalim pada dirinya sendiri serta melakukan kejahatan dan kemaksiatan kemudian kembali kepada Allah memohon ampun dan taubat, pasti kita akan mendapati bahawa pintu rahmat Allah terbuka dan ampunan Allah begitu luas. Jadi jangan merasa kecewa pada diri sendiri kerana itu tidak lebih hanyalah bisikan syaitan yang memang tidak suka untuk kita bertaubat kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah ya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita kena ingat bahawa Allah mengampuni semua dosa-dosa dan menerima taubat kita, hatta dosa syirik sekalipun. Jika kita betul-betul bertaubat secara nasuha kepada Allah, bertaubat sebelum kita sampainya ajal, roh kita berada di kerongkongan, pasti Allah menerima segala taubat kita sebesar mana sekalipun dosa-dosa yang telah kita lakukan ya. Ini merupakan anjuran untuk kita mensegerakan taubat. Jangan kita menunda-nunda taubat kerana kita tak tahu. Tiada siapa yang tahu bilakah waktu ajalnya menjemput. Dan mungkin pada masa itu kita telah pun terlepas mempersia-siakan ruang waktu yang panjang, yang lama selama ini untuk kita bertaubat kepada Allah ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-33 yang mana Allah mengatakan, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan ayat ini kamu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Mereka di dalam ayat ini adalah orang-orang Islam ya, orang-orang Islam. Maka Allah mengkabarkan terdapat 2 jaminan keamanan kepada kita umat manusia ni, iaitu kita akan sentiasa mendapat perlindungan Allah dan terpelihara dari bencana-bencana dahsyat yang azab Allah yang maha dahsyat selagi kedua-duanya berada di tengah-tengah kita, iaitu kehadiran Nabi SAW di tengah-tengah mereka dan beristighfar. Jadi pada saat ini Rasulullah SAW kita tahu telah wafat dan Nabi tiada lagi ya dalam keadaan kita sekarang. Tapi apa yang tinggal? Yang tinggal kita masih ada istighfar, peluang istighfar. Maka kita jangan mensia-siakan. Marilah kita memperbanyakkan istighfar kerana istighfar merupakan pemeliharaan daripada murka Allah ya. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran juga ayat yang ke-135 yang mana Allah mengatakan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan dosa dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. So, apa yang dapat kita ambil daripada ayat yang mulia ini, yang mana Allah mengingatkan kita sekalipun kita telah banyak dosa, kita telah banyak menganiaya diri kita sendiri. Sebenarnya kita yang menganiaya diri kita ya. Dan sekiranya kita kembali kepada Allah dengan memohon ampun, maka Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita, dan dengan syarat kita tidaklah lagi meneruskan perbuatan keji dan dosa kita itu setelah kita mengetahui ya. Andainya sekalipun kita kelemahan kita ya, kita masih juga mengulangi dosa-dosa ini, namun jangan kita putus asa kerana pintu rahmat Allah itu sangat luas dan terbuka sentiasa kepada orang-orang yang sentiasa memperbarui taubatnya kepada Allah ya. Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah kita kongsikan semalam, sebaik-baik istighfar adalah syahidul istighfar. Maka hendaklah kita beramal dengan membaca syahidul istighfar pada waktu pagi dan petang, sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku zikir pagi dan petang ya.
Okey, sekian sahaja. InsyaAllah kita akan membincangkan lagi tentang keutamaan istighfar dan kelebihan-kelebihannya, perintah-perintah yang Allah sampaikan melalui hadis Nabi SAW. InsyaAllah kita akan berkongsi tentang hadis-hadis anjuran yang banyak untuk kita ketahui apakah kepentingan, keutamaan untuk kita beristighfar, terutamanya di dalam bulan yang mulia ini. Sebagaimana yang Nabi ingatkan kepada kita, sungguh sangat beruntung orang-orang yang mereka dapati di hari akhirat nanti, bahawa dalam buku amalnya tercatat banyaknya istighfar yang ia lakukan semasa di dunia ini, ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.